Dewan Bahasa dan Pustaka di laman web Kerenet yang dilawati pada 22 Disember 2005, buli bermaksud perbuatan menderak dan mempermainkan seseorang supaya dapat menyesuaikan diri dengan sesuatu baru. Ia juga membawa makna mempermainkan orang lemah dengan tujuan menggertak atau menakutkan. Ini bermakna buli bertujuan hanya untuk mempermainkan seseorang supaya bangsa berasa takut dan sentiasa tunduk kepada pembuli. Selain itu, menurut Datin Dr. Noran Fauzia Yaakob di laman web utusan online yang telah dilawati pada 11 September 2005 yang bertajuk 4 Langkah Halang Perbuatan Buli, menerangkan bahawa contoh-contoh buli fizikal ialah menolak, menampar, memukul atau memeras ugut. Dan dari beberapa kes yang pernah dilaporkan, ia bukan sahaja melibatkan pelajar lelaki tetapi juga pelajar perempuan. Selamat pagi dan selamat sejahtera. Nama saya Ronly Ronald Josta, memegangkan matriks I21E0659. Pada hari ini saya akan menerangkan berkenaan teori atau hukum isu pembulian dalam kalangan pelajar. Terdapat 4 teori yang boleh kita pelajari daripada isu pembulian dalam kalangan pelajar. Teori pertama, teori pembelajaran sosial Bandura. Kedua, teori psikososial Erik Erikson. Ketiga, teori hierarki keperluan Maslow. Dan yang terakhir, teori psikoanalisis Freud. Teori pembelajaran sosial Bandura. Prinsipnya ialah tingkah laku adalah hasil interaksi timbal balik antara pengaruh tingkah laku, kognitif dan alam sekitar. Ringkasnya, Bandura menekankan proses pemodelan sebagai proses pembelajaran. Seterusnya, teori psikososial Erik Erikson. Hubungan antara kesehatan mental atau emosi seseorang dan keadaan sosialnya. Istilah psikososial adalah gabungan psikologi dan sosial. Oleh itu, tanggapan perkembangan psikososial adalah perkembangan yang berkaitan dengan emosi atau mentaliti seseorang dalam berkaitan dengan orang lain. Teori hierarki keperluan Maslow. Kajian Maslow adalah terhadap kesehatan psikologi tentang perkembangan manusia berbanding kejumudan tentang potensi dan kebaikan manusia berbanding kelemahan manusia. Teori psikoanalisis Freud digunakan untuk memeriksa kepribadian seseorang terhadap proses psikik yang tidak dicapai oleh perkara-perkara yang bersifat saintifik. Sekarang, saya ingin menyatakan 3 cadangan penyelesaian isu buli. Penyelesaian yang pertama ialah pihak pelajar perlu melaporkan kejadian kes buli kepada pihak yang boleh mengendali kes tersebut. Penyelesaian yang kedua ialah pihak pelajar yang mempunyai tanggungjawab seperti pengawas perlu tegas terhadap buli dengan memberi amaran kepada mereka, tangkap mereka dan menghantar pihak yang sesuai dan memperkuatkan peraturan supaya pembuli teragak-agak melakukan pembulian. Penyelesaian yang terakhir ialah pihak pelajar perlu memberi contoh yang baik kepada pelajar yang lain supaya pelajar tidak mempelajari perkara-perkara yang negatif. Itu saja. Terima kasih. Terdapat beberapa perspektif mengenai isu buli ini. Yang pertama ialah perspektif dari pandangan Islam, buli diharamkan dan pelakunya boleh dikenakan hukuman berat dan dilaknat di akhirat. Seterusnya, pada pandangan psikoanalisis, kejadian buli merupakan masalah disiplin yang sukar dipanteras dan ia mungkin membawa kesan kepada proses pengajaran dan pembelajaran. Seterusnya, menurut Persatuan Psikologi Amerika Syarikat, buli adalah kelakuan agresif di mana seseorang dengan sengaja dan berulang kali menyebabkan orang lain cedera atau tidak tertentera. Sekarang, saya ingin menyatakan rumusan isu buli. Kes buli ini telah merosakkan insan yang mempunyai sifat positif kepada sifat yang negatif. Perkara ini disebabkan kerana mereka telah diremehkan, dipukul dan sebagainya yang menyebabkan mereka hilang keyakinan. Apabila perkara ini diteruskan, mereka akan mempunyai masalah untuk hadapi dunia dewasa disebabkan mereka tidak mempunyai keyakinan dan mempunyai sifat penakut dan tidak mudah percaya terhadap orang lain. Jadi, kita haruslah mencegah isu ini supaya insan positif ini masih kekal dan mempunyai keyakinan sehingga mereka menjadi peringkat dewasa. Dengan ini, mereka dapat menghadapi halangan ketika mereka di peringkat dewasa dengan penuh yakin. Sekian, terima kasih.